Bersama eratkan hubungan dan harmonikan perpaduan dalam kemeriahan persiapan sambutan Tahun Baharu Cina. Istimewa Nona minggu ini dari Museum Cina Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Berbaki 2 hari sahaja lagi, seluruh masyarakat Tionghoa membilang detik untuk meraihkan perayaan Tahun Baru Cina. Setiap ujian dan cabaran yang dilalui sejak 2 tahun lalu menjadi guru terbaik untuk terus melangkah dan mewarnai kehidupan agar dapat dilalui dengan lebih sempurna. Berdasarkan kalender lunar, tahun 2022 ditanda sebagai Tahun Harimau. Bagi masyarakat Cina, setiap individu yang lahir pada tahun ini memiliki personaliti berani, mempunyai semangat keyakinan, berkarisma dan berkepimpinan. Menarik minggu ini, itu yang ada tiger-tiger, ada harimau Malaya yang membanggakan. Kalau sepantas itu bergeraknya dunia digital, maka kita pun perlu harus seiringan dengan inovasi teknologi digitalnya. Namun harap-harap saya terus-terusan disantuni kemanusiaannya. Dalam masa 3 ataupun 5 minit, udang pun kita boleh sediakanlah untuk hidangan. Saya rasa tiada orang yang berlumba supaya mereka cedera kan. Saya jatuh, kepala saya mendarat dulu. Tulang pipi saya retak sedikit. Saya pernah patah tulang bahu. Saya tak akan panggilnya pengalaman pahit, tapi saya boleh kata saya telah belajar sesuatu daripada kejadian tersebut. Sambutan Tahun Baru Cina pastinya lebih meriah dengan padanan busana indah untuk digayakan di hari perayaan nanti. Segmen fashion minggu ini menampilkan koleksi eksklusif hasil Pereka Fashion Tanah Air. Melinda Lui membawakan Cruise 2022 Collection My Tropical Mars yang mengetengahkan tema hutan tropika di angkasa lepas. Mengambil inspirasi sempena Tahun Harimau, kain cetakan bermotifkan belang harimau Malaya turut menjadi idea dalam karyanya. Koleksi akhir tahun dan Tahun Baru Cina 2022, Melinda Lui menawarkan sentuhan terbarunya iaitu gabungan idea serta imajinasi seperti bergaya di angkasa lepas. Tema Cruise 2022 tahun ini kita panggil dia My Tropical Mars. Mengapa Tropical Mars? Kita kan dari tropical country. Kita suka hutan-hutan, bunga-bunga, ada hijau-hijau macam tu. So kita nak bawakan tropical garden yang kita ada pergi Mars. Jadikan satu macam kampung sendiri macam tu lah. So bila you fikir satu hari mungkin kita duduk di space kan, di Mars, kita nak pakai cantik juga. Mempertaruhkan lebih daripada 30 helaian, rekaan dengan pemilihan warna-warna terang dan ceria ini pastinya menambahkan lagi seri ketika digayakan. I macam created satu collection untuk Chinese New Year dan Year End yang colourful, semakin ceria, ada banyak batik-batik, bukan Mandarin collar saja, bukan untuk Chinese saja, tapi ada baju-baju yang you boleh mix and match untuk tiap-tiap hari pakai.
Pereka fashion terkenal ini juga tidak melepaskan peluang untuk menghasilkan sebuah koleksi khas bersempena zodiak Cina tahun ini, iaitu harimau. Itu yang ada tiger-tiger, ada harimau Malaya yang membanggakan. Tapi kita buatkan dia corak-corak tiger, tapi kita tak nak, macam ada tiger face ke atau apa, terlalu obvious lah. So kita ada bunga-bunga di atas corak tu juga. Mempunyai cara dan cita rasa yang berbeza, Melinda gemar mereka busana yang boleh digayakan pada kedua-dua belah bahagian, luar maupun dalam. Kreativiti ini merupakan identiti jenamanya. Every collection kita memang ada satu macam reversible yang boleh atas pakai atau terbalikkan, you boleh pakai dari dalam juga. I selalu bagi customer I tahu, you beli satu, you percuma satu. Sebab ada few looks kan. Lebih 2 dekad berada dalam industri, Melinda juga terkenal dengan rekaan yang versatil serta mudah untuk digayakan sama ada ke majlis rasmi maupun ketika melakukan aktiviti santai. Banyak mix and match. Jadi kain boleh batik dengan cotton plain colour atau batik dengan lace ke macam tu. Walaupun gemar bereksperimentasi dengan pelbagai jenis fabrik, setiap rekaan dihasilkan daripada kain yang berkualiti tinggi untuk keselesaan si pemakai. I selalu pastikan kain lembut, kain sedap pakai, boleh absorb sweat easily. So cotton very important. Cotton selalu ada dalam collection saya. Crepe yang lembut dan dia ada cooling effect. Kali ini kita ada denim juga, tapi denim yang corak dia yang different sikit. Bukan biasa punya denim. Tampak ringkas, namun jahitan serta perincian yang khusus dititik beratkan agar rekaannya lebih bergaya dan eksklusif. Saya tak ada khaskan hanya cheongsam. I selalu buat ada macam loose A-line. Kita kali ini macam ini boxy sikit. So kita juga ada macam jumpsuit ke, sikit oriental punya collar like red top, tapi bukan Mandarin collar. Walaupun terkesan dengan pandemik, Melinda sentiasa positif dan terus mengeluarkan koleksi barunya saban tahun. I harap semua akan support local product. Mementingkan kualiti pada setiap rekaannya, tidak hairanlah nama mereka yang berasal dari Kuala Lumpur ini masih kekal sehingga kini. Kepada semua penonton-penonton, saya nak mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, kongsi facai, senti健康 and 万事如意. Koleksi eksklusif yang menerapkan gaya ringkas dan santai ini sememangnya sesuai untuk dijadikan antara busana pilihan anda. Dua 12 tahun mencurah bakti dalam dunia kewartawanan dan pengacaraan, wanita ini memiliki personaliti yang menarik dan berada dalam kelasnya yang tersendiri. Hari ini Mira rasa sangat bertuah kerana dapat bersama dengan salah seorang ikon dunia penyiaran, juga bekas pengacara Nona. Kefasihan dan kepetahan berbahasa Melayu menjadikan wanita ini mempunyai aura dan kredibiliti yang begitu hebat. Siapa lagi kalau bukan Christine Ling. Mira perkenalkan, inilah dia Christine Ling. Apa khabar Kak Chris? Syukur. Baik-baik adanya Mira. Alhamdulillah.
Ya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Nona untuk episod kali ini. Sama-sama, terima kasih. Kak Chris, masa Mira kecil, Mira berkesempatan menyaksikan Kak Chris mengacara di kaca TV. Dan siapa sangka hari ini Mira dapat bersemuka dan berbual bersama dengan Kak Chris. Baiklah, di kesempatan ini ramai dekat luar sana yang nak tahu perkembangan terkini Kak Chris. Dan kalau tak keberatan, mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman dan kenangan waktu mengacara Nona. Jadi yang terkini, Surat Takdir Mira, saya sebenarnya sudah siapkan sebuah naskah tentang riwayat hidup, autobiografi. Jadi sejak kecil sehingga dewasa, pra TV3, semasa TV3 dan pasca TV3. Jadi yang dinamakan itulah Sudi-sudikanlah sejalan anak itik. Jadi yang diikhtiarkan sekarang mencari-carilah penerbit yang sudi bekerjasama dengan saya untuk menjadikannya buku. Buku pun tak mengapa. Ini adalah hasil Kak Chris sendiri? Saya tulis masa-masa kita melestarikan diri inilah ya. Jadi ini dan syukurlah sudah dapat disiapkan. Jadi kalau nak katakan tentang pengalaman semasa Nona tu, kebetulan memang saya ada, maklumlah Nona ni sebahagian daripada diri saya dulu-dulu. Jadi apa yang saya sebutkan tentang Nona ni, ini dalam bab yang saya namakan serba siaran bersiaran. Jadi dalam tajuk kecil siaran-siaran lain ni, saya katakan selama kerjaya bersiaran TV3, saya dilibatkan dengan beberapa rancangan lain. Antaranya Majalah Wanita Nona, dokudrama Memo, pelancaran berita terkini dan penamaan semula Sekapu Siri sebagai Malaysia Hari Ini atau MHI. Saya bermula sebagai wartawan siaran, menyampaikan berita, jadi itu secara langsung. Apabila ditukarkan setahun kemudian pada Nona, yang itu bentuk rakaman. Ini dan lain dah cerita, memang tak ada pengalaman langsung. Tapi di samping itu kita rasakan ini pengalaman baharu dalam pelayaran penyiaran kita ni kan. Jadi saya dapat cubalah berikhtiar sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri, kerana maklumlah kan dulu secara langsung. Sekarang walaupun agak kira bersantai banding dengan secara langsung, saya terpaksa mengubah cara belajar, cara baharu, iaitu untuk membuat secara rakaman. Antara yang sangat terkesan pada saya ni tentang satu ruangan, iaitu dinamakan Titian Hidup. Titian Hidup ni kisah-kisah wanita kan yang mungkin sesat di hujung jalan balik ke pangkal jalan, ataupun yang ada, maklumlah kan dalam rumah tangga ada 1001 macam dugaan dan halangan ya. Mungkin Kak Chris boleh kongsikanlah bagaimana yang Kak Chris nampak dunia penyiaran hari ini berbanding dahulu. Perbezaannya tu memang banyak sekali. Kalau dulu televisyen, layar televisyen, maka itulah yang kita tatap. Kalau radio, tertuangnya kita dengar-dengar ya. Tapi hari ini kalau saya lihat secara bandingan, dalam talian tu sendiri pun kita boleh menonton televisyen dan apa lagi dalam talian yang dipanggil punya podcast. Ya, betul kan, saya ni cuba belajar jugalah bahasa zaman digital ni kan. Jadi itu pun ada kepelbagaian dan malah saya lihat yang boleh buat sendiri juga. Dulu kalau kita ada kita kata kelompok atau regu siaran kita, hari ini kita lihat boleh buat sendiri. Suara latarnya, penyampaiannya siap lagi, kemudiannya diletakkan dalam siaran, maka tontonlah kita dalam YouTube. Dunia semuanya di hujung jari. Benar. Berada dalam dunia penyiaran ni memang begitu banyak cabarannya, betul? Betul. Mira nak Kak Chris kongsikan tips dan juga nasihat kepada pelapis-pelapis hari ini, dan juga Mira sendiri dah lalang kita depan mata ni kan. Apa nasihat dan tips yang boleh Kak Chris kongsikan? Nasihat petua tak adalah berlapis-lapis kan, sebab sedikit sekali kalau nak bandingkan dengan zaman, terutama zaman digital ini kan. Sebagai ahli penyiarannya, saya fikir kita perlulah kalau sepantas itu bergeraknya dunia digital, maka kita sebagai ahli-ahli
yang benar-benar kan mau menjiwainya, maka kita pun perlu harus seiringan seiringan dengan inovasi teknologi digitalnya. Namun saya harap saya terus-terusan disantuni kemanusiaannya. Al-Kisah akhirnya rumusnya yang diberitakan, yang dilaporkan ataupun yang diceritakan tentang manusia, ya, tentang makhluk alam dan alam sekeliling ciptaan Tuhan. Jadi saya harap sama-samalah digabungkan, ya, jangan difikir secara apa yang dikatakan mesinnya saja, digitalnya saja, tetapi turut sama kita sulami, ya, dengan aspek keperimanusiaannya. Baiklah, akan Mira terapkan semua itu dalam hati. Macam mana pula persiapan Tahun Baru Cina nanti? Tahun Baru Tionghoa ni, kita ni sebagai adat pusaka peninggalan warisannya tetap sederhana dalam kita berkumpul, ya, sesama keluarga. Jadi kita ikutlah SOP, ya, sebab sama-sama kita masih dalam keadaan pandemik. Betul, ya. jaga Jadi diri kan. berpada-pada. Terima kasih Kak Chris kerana sudi bersama dengan Nona. Banyak ilmu dan juga informasi yang bermanfaat Mira dapat hari ini. Okeylah Kak Chris, pastinya ramai di luar sana yang rindukan penampilan Kak Chris untuk mengacara Nona. Jadi Mira berbesar hati sekiranya Kak Chris dapat mengemudi segmen yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Mira dan sama-sama yang sudikan menonton, ya. Terima kasih banyak. Bagi menyerikan sambutan Tahun Baru Cina, menghias ruang kediaman pastinya satu kemestian. Menurut kepercayaan masyarakat Cina, setiap hiasan dekorasi memiliki maksud tertentu dan membawa tuah dalam keluarga. Tahun ini, hiasan pokok dan dekorasi rumah tentunya mempunyai elemen tahun harimau. Diary Deco menjengah ke Nursery Beauty Gardens melihat variasi hiasan tradisi untuk Tahun Baru. Bagi kaum Cina, Tahun Baru dianggap sebagai titik permulaan kehidupan yang bakal membawa kebahagiaan. Dekorasi hiasan yang meriah berunsurkan warna terang pula melambangkan kelahiran semula, kegembiraan dan tuah. Untuk Tahun Baru Cina, mestilah kita akan menggunakan decoration yang banyak because we want our house to look nice for the decoration. Like usually kita akan ada like pokok lucky bamboo dengan pokok limau, dan kita akan menghiaskan dengan menggunakan tanglong, ribbon dan hiasan yang lain. Lucky bamboo menjadi pilihan for our Chinese sebab dia membawa lucky, iaitu ong untuk semua orang Cina. Dan semua Cina akan memilih lucky bamboo ini untuk Tahun Baru Cina dalam hiasan rumah diorang. Jumlah tangkai dalam hiasan pokok lucky bamboo mempunyai maksud tersendiri. Pemilihannya adalah mengikut kemahuan masing-masing. Actually tak kisahlah, is tengok mostly diorang suka mana satu lucky bamboo. Actually for 6 batang is for prosperity, 7 batang ialah untuk good health. Kalau you nak rasa motivation for this year and good luck, then we will encourage you to take 8 batang. For 9 batang is good fortune, then 10 batang is lucky, and 21 is for blessing lah, because kita Cina is we really trust for blessing, right? So we encourage to take 21. Lucky bamboo dia ada 2 jenis, satu yang tanam dekat air, satu yang tanam dekat tanah. Dan ada yang root dia tu besar dan ada yang root dia tu kecil. Penjagaannya mudah, sama ada ditanam di dalam tanah mahupun air. Ia juga mampu tumbuh dengan ketinggian 2 hingga 3 kaki dan boleh bertahan sehingga setahun. Ya, untuk tahun ni ialah tahun harimau. Harimau ialah sangat membawa ong kepada our Chinese, which is lucky. Dan lucky bamboo ialah one of the plant that really hot sells in our garden. Lucky bamboo tu kita hias dengan unsur harimau lah. We letak ada patung macam tu. Maybe the sticker of the harimau will also stick at the bamboo. Hiasan rebin serta aksesori menarik seperti mini tanglong dan hiasan haiwan zodiak menyerikan lagi setiap pokok lucky bamboo ini.
Lucky bamboo dia ada banyak harga lah. Kalau untuk yang kecil, mesti dari harga 68, 78 macam tu. Kalau untuk lucky bamboo yang memang sangat besar, harga dia adalah 888. Then it's really the own number for our Chinese New Year. Dan kita akan pun jual dalam 68, 78 macam tu atau 88 macam tu. Pokok limau juga antara hiasan penting dan lambang tradisi buat masyarakat Cina. Tanaman ini dianggap membawa tuah selain dapat memberikan suasana yang ceria. As you know, for our Chinese, limau is really important lah during Chinese New Year. So pokok limau juga akan menjadi like pilihan pertama untuk all of the Chinese. Then boleh tahan berapa lama, maybe around 2 to 3 weeks lah. Bila nanti limau tu sudah jadi orange, then kita boleh makan actually limau tu. Then dah lama-lama limau dah habis, then pokok tu sudah tak ada. Thank you. I wish all of you happy Chinese New Year. Selamat Tahun Baru Cina. Gongxi Facai. Minggu ini Nona bersiaran dari Museum Cina Malaysia yang terletak di Seri Kembangan, Selangor. Ia merupakan museum pertama di negara ini yang menceritakan sejarah dan pembangunan semasa komuniti Cina Malaysia. Kewibawaan seorang wanita bukan diukur dari kepribadian yang tinggi, malah setiap wanita yang berani mendepani cabaran pasti membawa pesona yang luar biasa. Ikuti pengalaman dan impian Yulina Tanjit dalam siri inspirasi Wanita Hebat Nona. Nama saya Yulina. Nak tahu bidang apa yang saya minati? Tunggu selepas ini. Berasal dari Kuala Lumpur, Yulina Tanjit atau lebih mesra disapa Yulina amat meminati dunia pemotoran sejak di bangku sekolah lagi. Mula menjinakkan diri dengan sukan lumba sejak 2018, Yulina tidak menyangka ajakan bersahaja oleh rakan-rakan lelakinya untuk menyertai perlumbaan motor di dalam litar memberikan dia keseronokan dan hobi yang baru. Pada masa tu saya betul-betul tak tahu apa-apa dan saya dapat melihat cara mereka mengambil selekor dan mereka semua laju. Semua laju dan semua potong saya. Dapat melihat cara mereka beraksi, saya sangat kagum pada masa tu. Sukan ni ganas lah, saya suka. Saya betul-betul suka. Saya bagi tahu diri saya lah, saya nak kena menunggang macam tu lah. Anak bongsu daripada dua adik-beradik ini mengakui pada awalnya minatnya ini mendapat tentangan daripada ibu bapa kerana bimbang akan keselamatan satu-satunya anak perempuan mereka. Ibu bapa saya pernah sekali datang untuk menonton saya punya perlumbaan pada hujung minggu. Saya sangat gembira pada masa itu dan pada masa yang sama saya juga sangat lega kerana boleh kata dapat restu mak ayah lah. Sudah menyertai beberapa buah akademi perlumbaan, gadis ini juga pernah mendapat sindiran serta tomahan yang negatif terhadap sukan yang diminatinya. Kata-kata orang memangnya mematahkan semangat saya, tapi saya rasa saya telah membesar dan lebih matang kerana kata-kata tersebut. Yulina juga aktif melakukan aktiviti kecergasan bagi memantapkan lagi stamina serta fokusnya. Ianya sebagai satu persediaan sebelum melakukan latihan atau menyertai sebarang perlumbaan. Kebanyakannya saya
berlatih sukan polo. Saya rasa sukan polo telah banyak membantu saya dalam saya punya kekuatan, ketepatan dan saya punya balancing. Sukan ini sememangnya terdedah dengan pelbagai risiko kemalangan. Menjalani latihan sebulan atau 2 bulan sekali, Yulina tidak terkecuali turut mengalami kecederaan serius sepanjang 4 tahun beraksi di Litar. Saya rasa tiada orang yang berlumba supaya mereka cedera kan. Saya jatuh, kepala saya mendarat dulu, tulang pipi saya retak sedikit jadi saya bengkak sebelah. Saya pernah patah tulang bahu waktu latihan. Saya pernah patah tulang humerus, tu latihan juga. Saya tak akan panggilnya pengalaman pahit, tapi saya boleh kata saya telah belajar sesuatu daripada kejadian tersebut. Meskipun masih baru dalam dunia perlumbaan, Yulina sudah melepasi beberapa rekod pencapaian peribadi, antaranya mendapat tempat pertama di Melaka International Motorsport Circuit bagi kategori rookie dan tempat kelima di Malaysia Superbikes Championship Ducati Desmo Cup pada Oktober 2019. Saya bagi tahu dengan jujur, apabila saya mula menunggang motor pada jalan biasa dulu, saya rasa diri saya bagus kerana saya seorang wanita yang mampu membawa motor. Tetapi selepas saya masuk Litar, alamak, saya banyak lagi yang perlu belajar dan selepas itu saya sedar yang saya perlu merendah diri. Oh, saya perlu lebih laju lagi, saya perlu lebih baik lagi, saya perlu lebih berpengetahuan lah, saya perlu lebih berkemahiran sebab betul-betul bagi saya ada banyak lagi ilmu yang saya masih belum tahu, belum mahir. Perjalanan saya panjang lagi lah. Meskipun mempunyai saiz tubuh badan yang kecil, Yulina tidak pernah menganggap keadaan fizikalnya itu sebagai satu kekurangan. Malah ia dijadikan sebagai penguat semangat untuk terus mencipta kejayaan. Dia memang seorang yang bekerja keras untuk mencapai apa yang dia nak. Dan saya rasa sikap putus asa itu tak ada dalam diri dia. Tetapi buat masa yang sama, dia harus mengatasi beberapa kekurangan pada diri dia kan untuk menjadi seorang pelumba yang berjaya. Apa yang saya boleh kata pada wanita-wanita yang lain di luar sana yang minat pada motor, ingin mencuba, pedulikan kata-kata orang, tetap semangat, jangan putus asa dan sentiasa berfikiran positif. Walaupun sibuk dengan latihan serta jadual harian yang padat, Yulina tidak pernah lupa untuk pulang ke Pulau Pinang bagi menyambut perayaan Tahun Baru Cina bersama keluarga besarnya setiap tahun. Halo kepada semua penonton Nona, Yulina ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina dan selamat bercuti. Hati-hati di jalan raya dan kongsi facai. Lasak dan berani. Bukan sahaja handal mengendalikan motosikal berkuasa tinggi, sikapnya yang tidak takut mencuba menjadikan gadis ini sering mendapat perhatian serta pujian ramai terutama sekali penggemar sukan motosikal bukan sahaja di Malaysia, bahkan luar negara. Budaya ziarah sesama ahli keluarga mahupun rakan taulan sudah menjadi sebahagian acara penting dalam sesuatu perayaan. Namun keterbatasan waktu kadang-kala membuatkan kita tidak berkesempatan untuk meraihkannya bersama-sama. Hadiah hamper mahupun bingkisan bunga boleh dijadikan pengganti diri sebagai tanda ingatan. Nona kongsikan teknik dan cara penghasilan hamper bunga dari Rainbow and Ruffles. Pemberian jambangan bunga mahupun gubahan hamper kepada kaum keluarga juga rakan taulan sebagai hadiah sudah menjadi suatu kelaziman dan budaya bagi masyarakat Cina. Sempena sambutan Tahun Baru, kiriman istimewa ini dipercayai turut membau tuah dan memberi kebahagiaan sepanjang tahun kepada penerimanya. Segmen DIY berkongsi langkah mudah dan cepat bagi menyediakan bingkisan hamper untuk dicuba sendiri. Assalamualaikum, hai penonton Nona. Saya Fadli dari Rainbow dan Ruffles. Okay, hari ini saya nak menunjukkan kepada penonton semua cara nak membuat hamper bunga Tahun Baru Cina. Okey, ini bahan-bahan di depan saya ni yang kita akan gunakan wire cutter, kita akan untuk potong bunga, pisau untuk memotong span bunga, kita digunting dan ribbon, pilihan bunga, span bunga dan barang-barang yang kita akan letakkan dalam hamper lah. Okey, kali ini saya menggunakan bakul ni, bakul buluh. Okey, mula-mula saya akan sediakan dulu base
dalam hamper ni. Caranya sangat mudah, just ambil span bunga ni dan susun di dalam. Okey. Untuk yang di belakang kita kena tinggikan supaya produk anda terlihat daripada semua angle. Selalunya yang belakang kita guna produk yang lebih tinggi lah. Okey, itu tipsnya. Dan yang tengah. Dan yang di depan. Okay, gubahan ni actually sesuai untuk bunga, kita nak menggunakan bunga hidup ataupun bunga palsu. Tapi untuk hari ini saya guna bunga palsu. Kita tak wrap, kalau dengan bunga kita tak wrap plastik di dalam ke atas hamper ni lah. Sebab kita nak showcase bunga dia. Okey, pemilihan bunga yang selalu orang guna untuk Tahun Baru Cina seperti bunga ni lah. Bunga peony atau bunga sakura. Dan warna-warna bunga yang kebiasaan yang digunakan adalah warna merah. Teknik bila menyusun produk dan bunga, kita akan play dengan ketinggian dia. Kita orang panggil heaven, man and earth. Ada 3 tingkat susunan. Inilah hasilnya. Okey, kita ada bunga, kita ada produk yang akan kita berikan dan gubahan ribbon. Selamat Tahun Baru Cina, kongsi facai. Gubahan cenderahati yang ringkas dan mudah ini sesuai bagi anda yang inginkan sentuhan peribadi sebagai pengganti diri. Semoga kemeriahan sambutan kali ini lebih bermakna dan menjadi pengerat hubungan bersama keluarga dan rakan taulan. Hai, saya Sean Lee ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina 2022. 恭喜发财，万事如意，年年有余，身体健康。Hello everybody， 大家好，我是 Jasmine Suraya。那我要祝你们新年快乐，年年有余。Kepada semua yang menyambut Tahun Baru Cina untuk tahun ini, Jasmine nak mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Have fun, stay safe and keep healthy. Bye， 新年快乐！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你! Hai semua, saya Winnie K. Kongsi Winnie nak ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia dan peminat-peminat Winnie. Semoga korang murah rezeki, sihat dan ceria selalu. Kita kena jaga kita dan selalu ikut SOP, okay? Stay safe everyone. 恭喜发财，我是 Winnie K 郭美君，恭祝大家新年快乐，万事如意，虎年行大运，恭喜恭喜！Variasi sajian di Tahun Baru Cina pasti memeriahkan suasana sambutan perayaan. Menu istimewa daripada warisan peranakan Baba dan Nyonya menjadi pilihan minggu ini. Bersama Chef Azli dari Open House KLCC berkongsi hidangan kari putih Baba Nyonya dalam segmen Air Tangan. Masakan peranakan atau sajian Baba Nyonya sememangnya terkenal di Pulau Pinang dan Melaka. Hidangan kari putih Baba Nyonya amat unik kerana menggunakan pelbagai ramuan rempah ratus gabungan daripada masyarakat Melayu dan juga Cina. Hai, saya Chef Azli daripada Open House KLCC. Saya ingin mengenalkan masakan daripada Baba dan Nyonya daripada Penang. White curry ataupun kari putih yang khas hanya di Penang yang dimasak oleh Baba dan Nyonya di Pulau Pinang.
Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah 5 ulas bawang merah, 6 ulas bawang putih, sedikit halia. Ketiga-tiga bahan ini perlu dikisar. Hirisan terung juga sedikit tahu kering. Terung hendaklah digoreng separuh masak. Serbuk kari ikan, garam, gula, serbuk perasa. 5 ekor udang harimau, 2 cawan air stok udang. 3 sudu besar cili kisar, 3 sudu besar udang kering juga dikisar, 1 cawan santan, 1 batang serai, sehelai daun pandan, bunga kantan dihiris halus, sedikit belacan dan juga daun pudina. Masukkan minyak. Jadi kita akan tumis sehingga naik bau ya. Kita masukkan daun pandan untuk bagi dia wangi dan juga serai yang telah diketuk bersama bunga kantan yang telah dihiris. Dan kita kacau sedikit. Masak dengan api sederhana dan pastikan bahan tumisan tadi benar-benar masak. Kemudian masukkan serbuk kari ikan. Masak kari sehingga dia timbul minyak. That mean kari tu memang betul-betul masak lah. Ya. Seterusnya, masukkan udang harimau dan air stok udang. Kacau dan biarkan sehingga udang kelihatan separuh masak. Dan bila udang dah masak, nampak minyak dah naik. Jadi kita masukkan santan dan juga sedikit cili paste yang telah dimesin ya, dan udang kering dan kita kacau. Perhatikan dia. Kemudian masukkan tahu kering, terung yang sudah digoreng, daun pudina, sedikit garam, gula dan serbuk perasa. Dalam masa 3 ataupun 5 minit, udang pun kita boleh sediakanlah untuk hidangan bersama dengan family masa-masa cuti ya. Mudah dan ringkas, menu kari putih Baba Nyonya sedap dimakan bersama cili asam dan kacang bendi. Pasti menyelerakan dan sesuai dihidangkan buat seisi keluarga di hari perayaan. Bagi yang akan menyambut Tahun Baru Cina, keterujaan untuk bersama keluarga tercinta semakin dirasai. Kepada anda yang ingin pulang ke kampung halaman, pastikan anda menjaga keselamatan diri dan juga keluarga. Bagi yang merancang percutian, semoga anda dapat merehatkan minda daripada kesibukan tugasan harian. Baiklah, hampir sejam kita bersama dengan Nona, kita dah pun sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak Museum Cina Malaysia kerana sudi terima kunjungan kami pada kali ini. Seperti biasa, layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Selamat Tahun Baru Cina, Sinian Kuai Le, Kongsi Facai. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga